insya-Allah. Kita mula dengan Al-Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merasakan bagaimana pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada kita kekuatan untuk sama-sama kita meneruskan kehidupan kita dalam keadaan kita beriman, dalam keadaan kita Islam. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana diberikan kesempatan masih lagi pada hari ini, insya-Allah. Dan pada hari ini sebenarnya tajuk yang saya nak bincangkan ini terlalu besar, berkenaan dengan satu perkara, satu tindakan yang penting, yang besar, yang perlu dilakukan ataupun kemungkinan besar kena dibuat, yang dilakukan oleh mereka yang berada di akhir zaman. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan memula dengan kita meneliti sedikit tentang beberapa perkara penting dalam solusi, dalam penyelesaian, di mana kita menuju ke fasa tajdid, fasa di mana Islam akan bangkit. Jadi kita sekarang ini sedang berada di satu fasa di mana kita sedang mendekati 100 tahun kejatuhan Osmaniyah. Dan sebagaimana yang kita tahu, setiap 100 tahun akan ada satu pembaharuan, tajdid. Dan saya nak cuba ringkaskan sebagai mukadimah tentang perkara-perkara yang mungkin kita akan hadapi, dari sudut apa yang pernah saya sampaikan sebelum ini, perancangan jahat dalam masa yang terdekat. Yang pertama akan berlaku ekonomik katastrofi, bencana ekonomik, bencana bersangkut paut dengan ekonomi. Sekiranya negara kita masih lagi kekal dengan lockdown dan tidak menukar strategi, negara kita tidak menukar strategi dari sudut fokus kepada perkara-perkara emergency, darurat. Kita bayangkan kita sedang berada dalam keadaan darurat sekarang, emergency, disebabkan oleh pandemik COVID-19. Dan kita masih lagi menggunakan strategi yang sama bagaimana yang ada sebelum perang. Kalau kita kata, kita nak petik apa yang digambarkan oleh Bill Gates, bahawa kita sedang berada di dalam zaman di mana kita satu serangan akan dilakukan, serangan biological weapon. Dan perkara ini juga disedari sebenarnya oleh kepimpinan-kepimpinan kita. Sama ada kepimpinan dari bahagian keselamatan ataupun kepimpinan-kepimpinan kita yang lain. Tetapi menjadi masalahnya ialah serangan ini seolah-olah tidak nampak. Jadi sekiranya tidak berlaku perubahan strategik fokus negara, maka sudah tentu kita akan mengalami bencana katastrofi, economic katastrofi. Ada bencana ekonomi. Dan kemudian dalam masa yang terdekat ini juga kita dibayangkan oleh World Economic Forum, kita dibayangkan oleh beberapa agensi-agensi seperti United Nations sendiri menggambarkan bahawa akan berlaku climate change, pertukaran cuaca yang drastik, yang agak kronik, sehingga akan menyebabkan famine, ataupun famine, iaitu kelaparan atau kebuluran. Jadi bukan saja kita akan berhadapan dengan ekonomi yang bencana ekonomi,
kita akan berhadapan dengan pertukaran cuaca yang ekstrim, and climate change yang akan menyebabkan kebuluran. Ini digambarkan oleh United Nations. And dia kata 2021 akan berlaku malapetaka besar. Yang paling besar semenjak United Nations didirikan pada tahun 1944. Maknanya kita nak sebut kat sini 1944 dulu sampai sekarang, maka mereka menjangkakan 2021 akan berlaku satu malapetaka yang besar, climate change. Dan kemudian di samping itu akan berlaku economic catastrophe, bencana ekonomi. Dan juga akan berlaku, yang digambarkan sini ialah berlakunya migration, akan berlakunya perpindahan, perpindahan yang besar. Sama ada daripada dengan sebab climate change tadi, dengan sebab berlakunya bencana yang besar yang teruk, ataupun sebab peperangan, civil war. Ini juga diceritakan oleh World Economic Forum, yang diceritakan oleh United Nations, menggambarkan suasana yang mendatang 2020 ke atas. Kemudian mereka juga menggambarkan akan berlaku society collapse, keruntuhan masyarakat. Masyarakat akan runtuh dengan sebab pandemik, dengan sebab climate change. Kemudian juga digambarkan akan berlaku manufacturing, industrial production of food and goods. Maknanya akan berlaku perkara-perkara yang berkaitan dengan pembuatan, manufacturing, industri pembuatan, production kepada makanan dan kepada kita kata goods and perkara-perkara yang diperlukan juga akan terhenti. Jadi kita cuba bayangkan suasananya. Suasana yang digambarkan akan berlaku oleh agensi-agensi dunia, seperti World Economic Forum, seperti WHO, seperti United Nations sendiri. Dan juga digambarkan akan berlaku satu bentuk pemaksaan dan pengasingan, di mana mereka yang bersama dengan vaksin dan mereka yang tidak bersama vaksin. Ini juga antara gambaran-gambaran. Jadi sebenarnya gambaran yang kita dapat daripada agensi-agensi dunia, kita tak sebut lagi hadis Nabi, kita sebut tentang apa yang mereka gambarkan sesuai dengan gambaran kemuncaknya kedatangan Dajjal. Kemuncaknya kedatangan Dajjal. Dan fitnah Al-Masih Dajjal ini pula, kalau kita nak tengok pula dalam apa yang ada pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita boleh ringkaskan di sini. Dajjal itu berasal daripada perkataan Dajjala. Dajjal berasal daripada perkataan Dajjala, yang maknanya menutup. Dalam kamus lisan Al-Arab mengemukakan bahawa beberapa pendapat tentang Dajjal ini saya petik daripada mufti wilayah persekutuan yang fatwa yang lama. Saya cuma bacakan saja. Dia katakan Dajjal ni kerana dia adalah pembohong yang menutupi kebenaran. Maknanya dia berbohong, dia menutupi kebenaran. Maknanya bukan saja kita berhadapan dengan kesusahan. Kesusahan ekonomi, kesusahan weather, kita kata cuaca, menyebabkan kebuluran, kesusahan dari sudut kesihatan, kesusahan dari sudut berlakunya pemberhentian industri makanan akan tersekat, industri barang-barang keperluan akan berhenti. Ini digambarkan oleh mereka. Maknanya kesusahan demi kesusahan demi kesusahan yang digambarkan itu ditambah lagi dengan pembohongan, penyelewengan daripada kebenaran, kepalsuan. Mereka akan menutup, Dajjal akan menutupi bumi dengan sesuatu yang besar dan menutupi manusia dengan kekufuran. Maknanya bukan sahaja bahagian makanan, fizikal, bahagian ekonomi, bahagian sakit, kesihatan, bahagian agama juga akan disentuh. Sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak perkara yang akan berlaku, yang mana Dajjal akan datang bersama sihir. Dia akan datang bersama sihir. Dan digambarkan dalam satu tulisan oleh daripada United Nations dulu tahun 1990-an, awal 90-an, digambarkan bahawa mereka sihir itu akan bersama dengan sains.
Jadi antara bentuk-bentuk sihirnya mampu mengadakan syurga. Jadi Dajjal mampu mengadakan syurga yang boleh menyebabkan ramai manusia termasuk pemimpin dan orang alim Islam, ulama, akan termasuk terpengaruh dengan syurga yang dibawa. Jadi syurga yang dibawa ini bukan hanya untuk orang awam tetapi juga untuk pemimpin dan ulama. Dibeli oleh Al-Masih Dajjal. Dan neraka juga membawa neraka sebagaimana api menakut-nakutkan orang yang meneguhkan yang teguh imannya. Bagaimana dalam satu hadis sahih digambarkan oleh Rasulullah SAW, Dajjal memiliki syurga dan neraka. Tapi hakikatnya neraka syurga itu adalah syurga itu neraka. Jadi Rasul kata, Rasulullah SAW terbalik. Kemudian Dajjal juga mampu menghidupkan orang mati. Sihir dia mampu menghidupkan orang mati. Dalam satu hadis riwayat Muslim, Dajjal membunuh seseorang lalu menghidupkannya. Dan kemudian mampu membentuk syaitan yang akan berubah jadi orang yang dah mati, hidup semula. Tujuan untuk nak menipu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, menggambarkan bahawa Dajjal menghidupkan manusia yang telah lama mati. Dan datang. Dan sebenarnya itu bukanlah manusia itu, tapi jin atau syaitan. Mampu menurunkan hujan. Dengan sihir dan teknologi. Dalam keadaan kemarau, dalam keadaan kesusahan, mampu menurunkan hujan, mampu menumbuhkan tanam-tanaman. Bukan saja dia boleh menurunkan hujan, tetapi juga dia boleh menumbuhkan tanam-tanaman. Dalam satu hadis, Imam Muslim, dia datang kepada satu kaum, berdakwah kepada mereka. Dajjal datang kepada kaum, berdakwah kepada mereka. Mereka pun beriman kepada dakwah dia tadi, maka Dajjal pun memerintahkan langit untuk hujan, dan dia memerintahkan tanaman untuk tumbuh. Maka turunlah hujan, dan tumbuhlah tanaman. Tanaman pun dia boleh tumbuhkan. Dan kemudian ditambah lagi, selain daripada Dajjal itu, kita akan berhadapan pula dengan wujudnya pula tokoh-tokoh jahat. Tokoh-tokoh jahat yang lebih dibimbang, dikhawatiri oleh Rasulullah SAW daripada Dajjal sendiri. Iaitu tokoh-tokoh jahat dari kalangan umat Islam yang munafik. Sebagaimana yang digambarkan contohnya dalam kitab Bidayatul Hidayah, kitab daripada Imam Al-Ghazali, menggambarkan tentang Rasulullah SAW telah menggambarkan kepada kita, Laghairud Dajjal akhwafuni ala ummati. 3 kali yang Rasulullah sebut. Kan? Ada perkara selain Dajjal yang lebih aku takut, aku bimbang, aku khawatir terhadap umat aku. 3 kali Rasul SAW sebut. Qalaha salasa. 3 kali dia sebut. Siapakah dia? A'immata mudillin. Iaitu pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Tokoh-tokoh yang menyesatkan. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga. Ada yang paling aku khawatiri, kata Rasulullah SAW, selain daripada Dajjal. Lebih daripada Dajjal. Maka beliau ditanya oleh sahabat, siapa ya Rasulullah? Siapakah yang lebih engkau, ataupun apakah yang lebih engkau khawatiri daripada Dajjal itu? Maka beliau menjawab, ulama usu. Iaitu ulama-ulama yang jahat, ulama-ulama dunia. Yang lebih dikhawatiri oleh Rasulullah SAW daripada Dajjal. Jadi bukan saja kita berhadapan dengan kesusahan, kepayahan, ekonominya, penyakitnya, cuacanya, berhadapan dengan makanan yang kurang, berhadapan dengan kebuluran, berhadapan dengan kesusahan-kesusahan dan sebagainya. Kita berhadapan dengan sihir Dajjal. Berhadapan dengan kekeliruan yang, penipuan yang paling besar. Dan kemudian di samping itu juga kita berhadapan dengan tokoh-tokoh yang menyesatkan. A'immata. Iaitu tokoh-tokoh mudillin yang menyesatkan. Dan kemudian lebih hebat lagi tuan-tuan perempuan, di ketika kita berhadapan dengan kesusahan demi kesusahan, Dajjal pula datang menipu, kemudian tokoh-tokoh menyesatkan, kita berhadapan pula dengan perpecahan sesama kita. Kita berhadapan dengan perpecahan sesama kita. Di mana perpecahan yang banyak di kalangan Muslim. Muslim yang sesat. Di mana kata Rasul SAW, dan akan berpecah umat aku kepada 73 golongan kumpulan. Semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka. Semua akan dimasukkan dalam neraka kecuali satu kumpulan sahaja. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah SAW, siapakah mereka yang selamat itu? Maka digambarkan oleh Nabi SAW, apa yang aku berada di atasnya dan juga sahabat-sahabatku. Ini hadis sahih diriwayat Imam At-Tirmizi. Begitu juga dalam hadis yang lain
Rasulullah SAW gambarkan akan berada yang selamat itu adalah mereka disebut al-jamaah. Al-jamaah maknanya yang mengikut sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, pada malam ni mula-mula kita nak kena rasa bahawa kita akan berhadapan dengan peristiwa itu sebelum kita menang. Janji Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janji Allah dalam Quran, Islam akan menang. Fasa kelima ni. Kita nak masuk fasa kelima. Insya-Allah Islam akan menang. Tetapi sebelum kita berhadapan dengan kemenangan itu, kita akan berhadapan dengan kesusahan-kesusahan yang memuncak. Sama ada dari sudut kehidupan, fizikal kita, roh kita, mental kita. Begitu juga kita akan berhadapan dengan kesusahan Al-Masih Dajjal, penipu, sihir yang bercampur dengan sains. Kesusahan dari sudut tokoh-tokoh kita pula, orang Islam sendiri. Orang Islam sendiri yang menyesatkan umat dia. Ulama ussu, kata Rasul SAW, ulama-ulama yang jahat, yang pentingkan dunia, yang menjadikan ilmu untuk mendapatkan dunia, yang tidak cermat, tidak berhati-hati dalam fatwanya. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh yang menyesatkan. Dan yang terakhir kita nak sebut sini, yang lebih susah lagi kita, ialah umat Islam akan berpecah lebih banyak. Pecah kepada 73 golongan. Bayangkan tuan-tuan, umat Islam akan pecah 73 golongan. Dan hanya satu saja yang akan selamat. Maka di sinilah pada malam ini penting untuk kita memahami akan masalah ini. Dan apabila kita berhadapan dengan masalah yang sebegini kuat, yang sebegini besar, maka sudah tentulah penyelesaiannya juga mesti mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak berada dalam suasana ini, mesti ada panduan. Mesti ada panduan. Tak boleh kita buat sendiri je. Kita fikir logik kita je. Kalau kita fikir logik kita, maka kita akan kalah. Kalau kita fikir logik, kita akan kalah. Walaupun kita ingat kita dah terbaik dah. Kita dah terbaik dah. Sebab itulah pada malam ini, saya mulakan dengan perkara-perkara yang bersangkut dengan ujian dan fitnah tadi, supaya kita faham bahawa kita perlu kembali kepada kebenaran Allah, al-haq. Kembali kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW secara mengikut fiqh. Fiqh kita akan bincang insya-Allah. Dan kemudian di sinilah digambarkan kepada kita bahawa macam mana pun hebat kita kata ujian ataupun percubaan ataupun fitnah tadi, maka kita tidak boleh lari daripada 3 matlamat asas. 3 matlamat asas ni mesti kita catat dalam hati kita. Mesti kita catat dalam pemikiran kita. Supaya apa? Supaya apa pun yang berlaku di depan kita, 3 perkara ni mesti kita jaga, kita pegang sungguh-sungguh. Perkara yang menjadi asas kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, yang akan selamat di dunia dan di akhirat. Yang pertama sekali ialah kita ingin memegang bahawa walaupun apa pun terjadi, kita mestilah menjadikan diri kita ini hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita mesti berabudiah kepada Allah. Maknanya ibadah tu, submission kita, penyerahan kita, ibadah kita, aktiviti kita, amal kita, segala yang kita lakukan mestilah berasaskan kepada ubudiah lillahi wahdah. Berdasarkan kepada akidah yang bersih, yang benar. Bagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku jadikan, itu Allah jadikan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Maknanya nombor 1 tuan-tuan, perkara yang paling asas. Yang paling asas dalam hidup kita kena pegang ni, genggam ni, gigit dengan geraham. Kita kena pegang walaupun kita mati. Kita kena pegang walaupun kita susah. Anak-anak kita, itu mesti kita menjaga kemurnian akidah dan ibadah kita. Akidah dan ibadah. Kerana menjaga akidah dan ibadah inilah asas yang akan menyelamatkan kita dalam keadaan huru-hara yang kita gambarkan tadi akan berlaku di hadapan kita. Yang kedua, perkara yang menjadi asas kepada kita yang kita kena pegang, mesti kita pegang, itu kita hanya akan selamat bersama Islam. Kita hanya akan selamat bersama-sama dengan kehidupan yang Allah Subhanahu Wa Taala redha. Inna ad-dina 'indallah al-Islam. Hanya sesungguhnya agama din yang Allah Subhanahu Wa Taala terima ialah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan, maka siapa-siapa yang mengambil selain daripada Islam, sama ada ambil Islam sikit, ambil sana sikit kan, maka sudah tentulah
an falan yuqbala minhu, maka Allah tidak akan terima sekali-kali. Allah tak akan terima. Jadi yang kedua tuan-tuan, kita nak selamat mesti bersama Islam. Islam yang dibawa oleh Quran dan Sunnah, daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Islam yang bercampur-campur. Allah gambarkan dalam Quran suratul Baqarah, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campurkan yang hak dengan yang batil. Yang benar dengan yang sesat, jangan campur. Tak boleh. Allah tak bagi. Kerana Islam itu hanyalah satu. Dan di hadapan kamu ada dua jalan sahaja. An wahadaina hun najdain. Di hadapan kamu ada dua jalan. Apa dia? Al-Islam wa ghairal Islam. Jadi sebab tu tuan-tuan mata Allah, nombor dua, kita kena pegang Islam. Hidup, mati, susah, senang, mesti bersama Islam. Yang ketiga, Islam yang tulen. Islam yang bukan bercampur-campur. Yang ketiga tuan-tuan, kan, perkara yang kita pegang ialah tidak cukup dengan kita iman, akidah dan ibadah. Tidak cukup dengan kita bersama Islam. Kita mesti berada dalam suasana hati kita, pemikiran kita, and mahu menegakkan, kan, sistem Islam. Mesti menegakkan sistem Islam. Sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Kan? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ingin menjadikan di atas muka bumi ini, kan, kepimpinan Islam. Maka maknanya, kan, kita ni tidak lengkap, tidak sempurna. Hanya sekiranya kita berfikir tentang diri kita sahaja. Kita kena berfikir macam mana nak bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting tuan-tuan. Kenapa penting? Kerana sekiranya kita tidak berfikir macam mana nak bantu agama Allah, Allah tidak akan bantu kita. Dan kita tidak boleh beristiqamah di atas jalan. Kerana itulah apa yang Allah firmankan dalam surah Muhammad. Apa yang Allah firmankan? Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah. Maka Allah akan tolong kamu. Dan Allah akan pegang, Allah akan ikat, Allah akan kukuhkan kaki-kaki kamu di atas jalan yang baik, jalan yang lurus ini. Sebab itulah tuan-tuan yang rahmati Allah SWT, tiga perkara ini Allah menjadi asas kepada solusi di akhir zaman. Menjadi asas kepada segala yang kita nak lakukan. Apa pun yang kita nak lakukan, apa pun yang kita nak buat, mesti berpegang pada tiga asas ini. Yang pertama, kita nak jaga akidah kita, iman kita, nak jaga ibadah kita. Itu nombor satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, kita nak jaga Islam. Kerana hanya Islam yang Allah terima. Ada orang, dia kata dia beriman. Ada orang, dia kata dia Islam. Ataupun dia kata dia ibadah, dia sembahyang, dia puasa. Tetapi Islam dia bercampur-campur. Islam dia liberal. Islam dia plural. Sama rata di antara agama Islam dengan agama lain. Sama aja. Dia kata agama ni sama sahaja. Maka dia tak jaga Islam. Allah Subhanahu Wa Taala memerintah kita mengambil Islam secara menyeluruh. Seluruh. Jangan ambil sikit-sikit. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kaffah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang beriman, ambillah Islam. Masuklah Islam secara keseluruhan, kafatan, secara menyeluruh, semua sekali, tak nak sikit-sikit. Kan? Dan kemudian hendaklah kamu tahu, kamu rasa, kamu yakin bahawa sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Ini suratul Baqarah ayat 208. Tuan-tuan rahmat Allah SWT, yang ketiga, bukan sahaja kita jaga iman kita, ibadah kita, kita bersama Islam, kita kena berjuang. Di akhir zaman, mereka yang berjuang akan dibantu oleh Allah. Mereka yang duduk seorang-seorang, tak mau bantu agama Islam, tak mau bantu agama Allah, sikit pun tak mau dipikir diri dia sahaja, maka tidak ada jaminan dia akan selamat. Dan mereka yang akan berada dalam barakah, dalam rahmat Allah di akhir zaman, ialah mereka yang bersama dengan Taifah Mansurah, yang bersama-sama dengan kelompok-kelompok yang akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab itulah tuan-tuan, daripada tiga perkara ini, maka kita tidak boleh lepas. Lepas salah satu saja daripada tiga ini, kita mungkin akan dikalahkan oleh tentera Dajjal. Kita akan menjadi mangsa mereka. Ini malam ni kita kena faham, tuan-tuan. Kalau tidak, kita akan terkena dengan mereka.
Maka daripada sinilah, apabila ujian telah memuncak, macam mana memuncak? Saya sebut tadi yang pertama, bagaimana memuncak tadi? Yang pertama sekali akan berlaku economic catastrophe. Sekarang ni, virus. Virus ni kita tak rasa sangat sebab virus ni dia macam flu biasa sahaja. Saya minta maaf tuan-tuan, statistik menunjukkan bahawa walaupun kita dah sampai 91,000 positive case, tetapi kita mendapati kebanyakannya false positive. False positive. Positif yang palsu. Kenapa? Kerana hanya 0.4 lebih sikit saja yang dikatakan mati bersama COVID. Jadi maknanya virus ini tidak benar-benar memberikan ancaman kepada kita setakat ni lah. Sekarang ni dah mutate dah. Kita dengar, saya pun dah cakap dengan tuan-tuan. Masuk 2021 akan berlaku mutasi COVID-21. Saya dah cakap dah sebelum ni. Sekarang ni dah tiba keluar berita dekat UK. Kata COVID dah mutate dah. Dia punya tangan dia punya tentacle dia jadi panjang. Jadi panjang. Mungkin mati ramai sikit agaknya. Wallahualam, kita pun tak tahu. Tapi pandemik ini adalah satu yang digunakan untuk nak menyekat perkara-perkara yang lain. Tetapi yang susah apa tuan-tuan? Yang susah sebenarnya ekonomi. Economic catastrophe saya sebut tadi. Bencana ekonomi. Kemudian climate change. Bencana cuaca yang akan menyebabkan famine ataupun famine, iaitu kebuluran. Kemudian kita akan berhadapan dengan migration. Ramai orang akan berpindah radah. Kemudian kita akan berhadapan dengan civil war. Maknanya kesusahan. Society akan collapse. Society akan bergaduh. Mula bergaduh. Bila dah lapar, perut dah lapar, mula bergaduh. Bila perut dah lapar, jenayah makin banyak. Jenayah meningkat. Bila perut dah lapar, anak-anak nak bagi makan susah, terpaksa merompak, membunuh. Maka society collapse. Dan kemudian selepas itu akan berlaku pula manufacturing, industrial production of food terganggu, dan juga industry production of goods ataupun perkara-perkara yang diperlukan. Kita sebut tadi kesusahan. Kemudian Dajjal pula bawa sihir dia, menipu pula kita. Kemudian tokoh-tokoh pula yang menyesatkan. Kemudian di samping itu berlaku pula perpecahan-perpecahan sesama kita. Maka sebab itulah saya sebut tuan-tuan, awal-awal ni peganglah 3 perkara yang saya sebut tadi. Yang pertama, kita kena jaga akidah dan ibadah. Yang kedua, kita kena jaga Islam. Sebab Islam saja yang Allah terima. Yang ketiga, kita kena bantu agama Islam. Perjuangkan. Jangan fikir diri sendiri sahaja. Maka apabila kita melihat kepada perkara-perkara tersebut, maka keluarlah sesuatu yang digambarkan konsepnya, iaitu uzlah. Konsep uzlah. Konsep uzlah, konsep hijrah. Maka di akhir zaman ini, maka ramai itu mula berfikir. Maka oleh kerana susah sangat, cuaca teruk, ekonomi teruk, kesihatan diganggu dan sebagainya, maka kita kena uzlah. Maka keluarlah satu istilah, kita kena uzlah. Kita kena hijrah. Kita kena keluar daripada suasana-suasana yang ada. Jadi hari ini kita akan bincang sikit sebanyak, insya-Allah. Cuma apa yang saya nak gambarkan tuan-tuan, kita kena, you have to bear with me lah. Kena pelan-pelan. Saya tak boleh buat laju-laju. Sebab kalau saya buat laju nanti kita tak faham. Kita buat pelan-pelan supaya kita faham. Uzlah terbagi 2. Yang pertama sekali, uzlah syu'uriyah. Uzlah dalam bentuk syu'ur, perasaan. Uzlah dalam bentuk hati. Kalau kita sebut sini, uzlah syu'uriyah tammah. Kita bersama-sama dengan Islam dalam hati kita. Luar mungkin kita tak bersama. Luar mungkin rosak. Tapi dalam kita mesti uzlah. Ini yang paling utama sekali. Yang ini kita akan bincang detail kemudian. Yang kedua ialah uzlah jasadiyah. Ataupun uzlah makaniyah. Ataupun uzlah dari sudut fizikal, jasad. Perpindahan ataupun makaniyah dari sudut tempat. Uzlah tempat. Ataupun dengan lebih kata lain, kita sebut hijrah. Hijrah makaniyah. Hijrah dari sudut tempat. Jadi kita kata sini, fitnah akhir zaman ni terlalu berat. Dan bukan saja berat, maka dia akan bertembung dengan semua orang kena. Bagaimana Allah gambarkan dalam surah apa ni? Surah Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnah la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kamu, bimbanglah kamu.
peliharalah kamu daripada fitnah, daripada ujian, daripada azab yang tidak hanya akan menimpa orang-orang yang zalim sahaja di kalangan kamu. Maknanya bila datang kesusahan tu, weather tu, cuaca, bila datang cuaca bertukar, tiba-tiba kemarau, tiba-tiba berlaku macam-macam. Dan bila berlaku ekonomi, bukan orang-orang zalim je kena. Semua kena, kita pun kena. Dan wa'lamu, ketahuilah sesungguhnya azab Allah itu keras. Maka perkataan fitnah di sini bermaksud ujian. Ujian yang terpaksa kita hadapi di saat-saat akhir zaman ini. Ujian ini, apabila seseorang itu ditimpa dengan ujian ataupun fitnah, maka akan kena kepada orang-orang yang adil, orang-orang yang baik, juga orang-orang yang zalim. Dan Allah telah menggambarkan, kita pasti diuji. Surah Al-Imran ayat 186. Saya bacakan makna sajalah. Sesungguhnya, kamu akan pasti diuji. Kamu akan pasti diuji pada harta benda, pada diri kamu. Dan demi sesungguhnya kamu akan mendengar dari orang-orang yang telah diberikan kitab dahulu daripada kamu. Dan orang-orang yang musyrik. Banyak tuduhan-tuduhan yang menyakitkan hati. Jadi ujian itu bukan pada harta saja. Bukan pada diri kamu saja. Tubuh badan kita. Tetapi juga akan ada tuduhan-tuduhan. Cacian-cacian. Akan ada sesuatu yang menyakitkan hati. Fitnah. Akan difitnah juga. Kita tiba-tiba kena fitnah pula. Kan? Dalam pada itu jika kamu bersabar. Maka jika kita bersabar. Dan bertakwa. Maka sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara yang dikendaki. Kita utamakan. Ini suratul Imran ayat 186. Jadi Allah gambarkan kita akan diuji. Akan diuji. Dan fitnah yang menimpa orang beriman. Sekiranya ujian itu menimpa kita orang beriman. Maka insya-Allah iman akan dibuktikan. Kita akan membuktikan berhadapan dengan iman kita. Manakala apabila fitnah itu menimpa orang-orang yang zalim, maka akan terbuktilah kezaliman mereka. Jadi akan terbukti kezaliman mereka lah. Jadi ujian ni Allah SWT nak menonjolkan orang ni beriman atau orang ini kufur. Orang ni Islam atau orang ini ghairal Islam. Dia yakin dengan Allah ataupun dia munafik pada agama Islam, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ujian akan membuka. Akan membuka. Jadi bila datang ujian ini, maka orang beriman akan makin kuat imannya. Ini berita baik. Berita baik bagi kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang boleh istiqamah. Tetap di atas jalan sehingga dengan sebab ujian tu kita semakin tertingkat. Mudah-mudahan kita doa kita masuk dalam kelompok itu. Maka kita kena tahu untuk berhadap dengan ujian yang berat ini, kita perlu ada fiqh. Kita perlu ada kefahaman. Solusi bagaimana kita nak berhadapan dengan fitnah ujian-ujian di akhir zaman ini. Yang pertama antara poin yang saya nak sebut di sini, wajib kita berusaha menjauhi fitnah. Nombor satu, kalau kita tahu ada fitnah, ada ujian. Contohnya ujian pergaduhan antara sesama Islam. Sama-sama Islam bergaduh, berperang. Sama-sama Islam berbunuh-bunuhan. Sama-sama Islam berada dalam keadaan kita kata membahayakan antara satu sama lain. Sama-sama Islam contohnya. Maka janganlah kita terlibat. Sebab itu nombor satu, wajib kita berusaha menjauhi fitnah. Ini dari sudut kaedah. Sebab itulah untuk kita menjauhi fitnah itu, maka kita kena faham fiqh di akhir zaman. Fiqh ni kita perlu sampai dari masa ke masa. Tak boleh satu malam tak cukup. Panjang Contoh saya nak sebut sini. Strategi pergerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak ketika zaman baginda diuji dengan kesusahan zaman Mekah contohnya. Dan siasah dakwah, macam mana siasah dakwah nak mengurus dakwah. Qadiyah Islamiyah, macam mana nak memahami permasalahan Islam. Dan sirut tanzim wa jahriyatul dakwah. Macam mana kita nak menyusun pergerakan orang Islam itu dengan keadaan penyusunan organisasinya itu yang kuat, yang tidak terdedah dan dalam keadaan jahriyatul dakwah, sedangkan dakwah tu ke depan. Bagaimana untuk mendapatkan siasah nafas panjang? Bagaimana untuk kita min khilal? Bagaimana kita hudnah, tahalluf dengan strategi-strategi yang macam-macam lagi lah. Jadi nak sebut kat sini banyak perkara-perkara yang perlu kita faham. Sebab itu kita tak boleh seorang-seorang. Kita kena ada jamaah, kena ada
Orang-orang yang boleh memimpin kita, membimbing kita. Orang-orang yang boleh memberikan pandangan kepada kita. Sebab nak berhadapan dengan fitnah Dajjal ni bukan main-main. Nak berhadapan dengan tentera Dajjal ni bukan main-main. Di samping itu juga, kita kena memahami akan fasa-fasa pergerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika fasa di Mekah, macam mana Rasulullah buat? Siasah dia macam mana? Cara dia menyusun sahabat-sahabat macam mana? Fasa ketika hijrah. Kita nak sebut uzlah, nak sebut hijrah. Ketika hijrah macam mana? Dan fasa ketika di Madinah. Di Madinah macam mana pula? Jadi kita sekarang ni, kalau kita berada dalam suasana sekarang ini, Islam telah menjadi dagang semula. Bagaimana digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Islam akan kembali dagang ganjil asing. Bada'ul Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Fatuba lil ghuraba. Bermula Islam dalam keadaan dagang ganjil asing. Islam ditekan, diserang, kena boykot, kena cerca, kena fitnah, macam-macam. Kemudian Islam berkembang. Sampai Islam sampai ke tempat kita. Bada'ul Islamu ghariban, bermula Islam itu dengan keadaan yang dagang ganjil asing. Kemudian dia berkembang. Kemudian dia akan kembali semula menjadi dagang ganjil dan asing. Inilah zaman kita ni. Islam, orang yang memegang iman kepada Allah, orang yang yakin dengan Quran dan Sunnah, dia akan menjadi seperti memegang bara api. Yang panas, yang terbakar. Tangan kita ni terbakar. Dengan sebab panasnya Sunnah tadi di sisi masyarakat yang telah dikuasai oleh Al-Masih Dajjal. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang berpegang dengan siasah tadi. Jadi kita sekarang ni di zaman macam di Mekah. Kita akan kembali balik macam mana zaman di Mekah dulu. Islam ditekan, kena boykot, kena cerca, kena seksa, ada yang ditangkap, ada yang dibunuh. Kan? Ada yang sampai peringkat disula ketika di Mekah. Dan Rasul SAW dan sahabat-sahabat tak boleh buat apa-apa. Datang seorang sahabat Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Bila kita nak bangkit ni, bila kita nak bangkit, kata Rasulullah. Bila kita dah boleh bunuh orang ni, betul Abu Sufyan dah boleh bunuh ni, semua dah boleh bunuh ni. Abu Jahal kita boleh bunuh, kita buat cara gerila. Kita pukul dia daripada belakang. Sahabat-sahabat bagi cadangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah. Tapi apa siasah ketika di Mekah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kufu aydiyakum wa aqimus shalah. Kufu aydiyakum. Kamu genggam tangan kamu. Genggam sabar. Jangan nak jadi orang yang high profile, buat macam-macam. Genggam tangan kamu. Kufu aydiyakum wa aqimus shalah. Dirikan solat. Sabar, dirikan solat. Itu benteng terakhir tu, solat. Jadi bagaimana berhadapan dengan fasa-fasa tersebut. Kemudian fasa hijrah. Kita nak sebut hijrah pula. Sekarang ni, kita kata, fitnah ujian akan memuncak. Macam mana nak hijrah? Apa persiapan hijrah? Bagaimana dia punya strategi dia? Macam mana dia punya kaedah dia? Nak hijrah ni macam mana? Jadi ini uzlah yang digambarkan di akhir zaman. Jadi perkara-perkara ini kemungkinan akan kita berhadapan dengan. Sebab tu kita perlukan kepada panduan-panduan fiqh, insya-Allah. Kita buat pelan-pelan, insya-Allah. Ada masa lagi, insya-Allah. Wajib kita menjauhi fitnah. Wajib kita menjauhi ujian. Kalau boleh jangan berdepan, jangan minta jumpa musuh. Jangan minta ujian datang. Ya Allah, datangkanlah ujian. Jangan minta pada Allah Subhanahu Wa Taala ujian, kita lemah. Dan bukan kerana kita takut. Bukan kerana kita takut dengan ujian. Bukan kita takut dengan fitnah tadi. Tetapi kerana kita nak menjaga maslahah. Kita nak menjaga maslahah. Kita kata kepentingan dakwah. Kepentingan ummah. Kita nak menjaga kepentingan dakwah. Jadi sebab itu, bila kita sebut di akhir zaman ni, bukan hentam kromo aja. Kita dengar Dajjal nak keluar, terus kita lari. Belum lagi. Sebab kalau kita keluar, belum masanya kita akan kena nanti. Dan saya akan sebut nanti insya-Allah. Maka kita perlu meminta perlindungan kepada Allah. Kita dengan Allah ni kena dekat, kena rapat. Kalau boleh tiap-tiap malam dah mula dah buat solat tahajud. Saya tahu tuan-tuan rahmati Allah SWT, kita ni dah berumur 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas. Walaupun di dalam grup ini banyak yang 30 tahun, 20 tahun pun ada, 30 tahun, 40 tahun tu antara yang majoriti, yang kuat. Kita ni dah boleh bangun malam dah. Kita bukan macam baby. Baby nak kena tidur sampai 8 jam. Tuan-tuan bangun malam. Mula latih bangun malam.
Sebab fasa di Mekah, solat yang paling utama sekali solat malam. Fasa di Mekah. Ketika Nabi SAW bersama sahabat-sahabat berhadapan dengan, kita kata, ujian yang hebat. Ujian yang hebat. Ada yang kena tangkap dengan tuan dia, kena seksa, ada yang kena bunuh, ada yang terpaksa hijrah pergi ke Habsyah, kalau tidak dibunuh, diseksa. Kan? Ada yang kena boykot, Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat kena boykot, kena fitnah, macam-macam. Apakah kan amalan paling besar selain daripada mereka bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar nasihat, panduan, mendengar Al-Quran yang diturunkan? Mereka bangun malam. Bangun malam. Maka di sini, pada malam ni kita nak kena sama-sama merasai bahawa kita nak kena latih diri kita daripada sekarang supaya boleh bangun malam. Boleh bangun malam. Bukan bangun malam untuk buang air. Bukan bangun malam untuk minum air. Bangun malam untuk solat, bercakap dengan Allah, bertaubat pada Allah. Ini solusi kita ni. Ini benteng. Sebab itulah kita lihat pada peringkat awal di Mekah, Nabi SAW mewajibkan sahabat-sahabat bangun malam. Kalau saya boleh wajibkan, saya wajibkan tuan-tuan. Bangunlah malam. Semayang 2 rakaat pun tak apa. Kalau tak boleh semayang, mungkin kita tak boleh semayang. Ataupun kita tak mampu nak semayang, sakit contohnya. Maka doa. Doa. Ataupun zikir. Zikir yang saya sebut. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ar wa rabbul arshil karim. Ni zikir ni baca tuan. Jadikan dia kebiasaan. Jadi bila kita baca tu, kita tak kekok. Dalam keadaan hati kita gemetar. Dalam keadaan hati kita takut. Dalam keadaan hati kita tengah risau, bimbang. Dalam keadaan hati kita dalam keadaan susah. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ar wa rabbul arshil karim. Tidak ada ilah melainkan Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang maha agung, yang maha penyantun. Yang maha agung, yang maha besar, yang maha hebat, maha sempurna. Maha penyantun. Yang akan memerhatikan kita. Maha prihatin. Prihatin pada kita. Jadi bila kita baca tu hati kita jadi tenang. Sebab kita tahu Allah memerhatikan kita. Allah melindungi kita. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. Tidak ada Tuhan melainkan kau ya Allah. Tuhan yang memiliki arash yang agung. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ar wa rabbul arshil karim. Tidak ada Tuhan melainkan kau ya Allah. Yang menjadi Raja. Yang menjadi Tuhan kepada langit. Tuhan kepada bumi. Semua yang ada di langit. Semua yang ada di bumi. Tuhan arash yang maha mulia. Kita baca. Malam-malam, kalau kita tak boleh semayang, baca ni. Banyak-banyak baca. Kalau terutamanya bila besok ekonomi dah jadi buruk, ekonomi jadi susah, kita punya kedudukan dan makan susah, banyakkan lagi baca. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. Kita ulang-ulang. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ar wa rabbul arshil karim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ar wa rabbul arshil karim. Ini doa Nabi ketika Nabi dalam kesulitan yang amat sulit. Inilah yang Nabi baca. Doa ni yang Nabi, doa qurb dia panggil. Doa yang Nabi baca. Kita jadikan amalan. Kalau boleh malam-malam kita baca. Malam-malam kita baca. Apa yang kita iktiraf dalam doa ni? Satu, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Tidak ada Rabb, tidak ada ilah. Melainkan Allah. Yang maha agung. Yang lain semua kerdil, kecil, tak ada apa. Yang maha penyantun, yang maha prihatin. Al-Halim, yang maha prihatin, yang maha penyantun. Yang maha lemah lembut dengan kita.
La ilaha illallah. Tidak ada ilah melainkan kau, ya Allah. Pemilik kepada arasy yang agung. Pemilik kepada langit dan bumi. Pemilik kepada arasy yang mulia. Baca. Baca. Ini saya bagi ni tuan-tuan. Sebab tu saya kata kita jangan nak bincang uzlah ni kena kuatkan ni dulu. Sebab kita akan berhadapan dengan fitnah yang besar tadi. Maka kita perlu meminta perlindungan daripada Allah. Kita perlu meminta perlindungan daripada Allah agar selamat daripada fitnah zahir dan yang tersembunyi. Yang zahir dan tersembunyi. Kena ikut, kena buat ni tuan-tuan. Panjang sikit. Sebab tu saya kata kena biasakan. Mula-mula panjang. Mula-mula tak ingat. Silap-silap baca tak apa. Bila kita dah lama-lama baca banyak kali. Sambil bawa kereta kita boleh baca. Sambil lepas subuh kita boleh baca. Sambil jalan-jalan kita boleh baca. Bila kita baca kita bayangkan keagungan Allah. Kehebatan Allah. Bayangkan Allah pemilik arasy. Allah pemilik langit dan bumi. Semua yang ada, semua pemiliknya Allah. Maka ketika itu hati kita jadi kuat bersama Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya, ini hadis riwayat Imam Daud, hadis sahih tuan-tuan. Sesungguhnya orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang dijauhkan daripada fitnah. Rasulullah sebut 3 kali. Sesungguhnya orang yang berbahagia, orang-orang yang dijauhkan Allah daripada fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia, orang yang dijauhkan oleh Allah daripada fitnah. Barang siapa ditimpa fitnah, lalu dia bersabar. Kalau kita berdepan pula dengan fitnah, dan kita bersabar, maka itu dia mendapat kebaikan yang banyak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita membaca doa-doa seperti tadi itu tuan-tuan, doa-doa yang saya sebut tadi, kita baca doa-doa tu, maka ketika itu insya-Allah Allah akan jauhkan kita daripada fitnah. Apa fitnah nombor 1 tuan? Fitnah nombor 1, hati kita bimbang, takut, gelisah. Hati kita rasa takut, rasa risau. Hati kita rasa rendah, kerdil dengan makhluk Allah. Itu fitnah paling besar. Fitnah paling besar pada hati. Bila hati kita tak rasa Allah yang maha agung, Allah yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu, kita rasa makhluk. Kita nampak duit, kita nampak makanan, kita nampak ujian tu lebih besar daripada Allah. Itu fitnah nombor 1. Jadi yang dikatakan ujian ni, bukan tak ada makanan. Yang dikatakan ujian ni, bukan tak ada duit. Yang dikatakan ujian ni, bukan kena tangkap. Tetapi ujian yang pertama, fitnah paling besar. Hati terputus daripada Allah. Bila hati terputus daripada Allah, maka pada ketika itu, tidak ada ujian pun, kita akan kalah. Itu yang ramai orang boleh masuk ikut Dajjal. Kenapa? Sebab dia rasa Dajjal itulah yang akan memberikan segala-galanya. Dia tak sanggup susah. Tak sanggup nak letak dia punya kepentingan dia. Kepentingan duniawi dia. Tak sanggup nak berpisah dengan kepentingan duniawi. Kerana dia nafsunya lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itulah kata Rasulullah SAW, berbahagialah orang-orang yang dijauhkan daripada fitnah. Jadi sebab itulah bila kita baca La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahu rabbul arshil azim, La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ar wa rabbul arshil karim, La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahu rabbul arshil azim, La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Bila kita baca tu tuan-tuan, hati kita lama-lama akan diberikan oleh Allah ketenangan, kekuatan. Ini sebab tu saya baca ulang-ulang supaya tuan-tuan boleh ikut pelan-pelan. Kita baca. Saya rasa perkara ni saya dah bagi dah dekat dalam wall tu pun dah ada doa ini ataupun zikir ini. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW telah bersabda, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim, tuan-tuan. Apa katanya? Kelak akan ada banyak fitnah. Akan berlaku banyak fitnah. Di mana orang yang duduk ketika terjadinya fitnah lebih baik daripada orang yang berdiri. Fitnah ujian akan banyak. Ujian akan banyak. Tapi orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan.
dan yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Siapa yang menghadapi fitnah, maka hendaklah dia menghindarinya. Kalau boleh, siapa yang ada menghadapi fitnah, hindarinya. Apa hindarinya, tuan-tuan? Fitnah apa? Perselisihan faham. Kita hindarkan. Jangan elakkan bergaduh sama Islam. Elakkan bergaduh. Tak apalah lebih kurang. Kalau kita betul tapi dia salah, tapi dia nak betul juga, tak apalah, biarkan. Kita bertoleransi sama Muslim. Nombor satu, kita elak fitnah. Kan? Kemudian, siapa yang mendapati tempatnya atau tempat berlindung daripadanya, maka hendaklah dia berlindung. Maka siapa yang boleh cari tempat yang perlindungan, carilah tempat perlindungan. Hadis ini menggambarkan kepada kita bahawa bila sampai waktu fitnah yang besar, fitnah iman, fitnah nyawa, fitnah iman, fitnah nyawa, fitnah akidah, maka Nabi gambarkan bila berlaku sampai peringkat iman kita mahu tergadai, nyawa kita mahu tergadai, peringkat tu, maka siapa yang boleh kembali dan boleh mencari tempat perlindungan, maka hendaklah dia berlindung. Maka Nabi suruh kita siapkan tempat berlindung. Nabi suruh kita siapkan tempat berlindung. Nabi tak suruh pindah rumah. Maka hendaklah berhijrah. Nabi tak sebut. Nabi tak sebut hijrah lagi. Nabi sebut apa? Bila sampai pada kemuncak tadi tu, kita kata banyak fitnah. Sampai peringkat kita terduduk kita. Sampai kita terduduk. Duduk ni lebih baik. Maknanya tak boleh buat apa dah. Duduk kita boleh buat apa? Kan? Duduk boleh buat apa? Duduk tak boleh buat apa? Duduk adalah duduk. Kalau berdiri boleh lagi. Gerak-gerak. Kan? Kalau berjalan boleh lagi. Ke sana ke sini. Berlari lebih laju lagi. Tapi Rasulullah SAW kata apa? Duduk. Maknanya fitnah sampai terduduk. Tak boleh buat apa dah. Sampai kita dah tak boleh buat apa. Terduduk. Bergerak habis. Maka Nabi kata apa? Maka siapa yang boleh menjauhi, jauhkanlah. Siapa yang boleh menghadapi fitnah tu, hadapilah dengan sabar. Dan siapa yang ada tempat untuk kembali, tempat untuk dia tinggal berlindung, tempat untuk berlindung, maka Nabi kata, hendaklah dia berlindung. Maknanya kena ada tempat untuk berlindung. Seperti kita sedang berperang, bila tengah perang, orang serang kita. Kan? Katalah contohnya, kan, datangnya cuaca. Dia serang dalam bentuk cuaca. Tiba-tiba ada puting beliung. Tak pernah ada taufan kat Malaysia ni. Tiba-tiba ada taufan pula. Kan? Maka kita kena berlindung. Jangan biar kita berdiri taufan ambil. Kita kena duduk. Kalau taufan, pergi mana? Kita kena pergi bawah tanah. Pergi ke basement. Kalau taufan. Kalau banjir, jangan masuk basement. Lemaslah kita. Banjir pergi naik bukit pula. Kan? Sebab dia punya serangan dia bukan semestinya tentera datang. Serangan dia tak ada tentera, tuan-tuan. Dia tentera ni besok. Kan? Apabila dah berlaku pemisahan yang jelas, masa tu tentera akan masuk. Tentera kita sendiri. Orang kita sendiri. Sebab tu kita nak kena bagi dakwah pada semua orang ni. Supaya orang semua bersama dengan Allah, bersama dengan keamanan, menjaga semula kedaulatan negara kita. Kedaulatan negara kita akan dirampas. Saya bagi tahu kepada ahli-ahli MP, mereka nak rampas kedaulatan negara kita. Janganlah pentingkan sangat duit tu. Duit tu janganlah pentingkan sangat. Kedaulatan negara akan dirampas oleh orang luar. Saya menyeru kepada majlis raja-raja, tuanku, sultan, ke bawah duli yang maha mulia, sultan-sultan, raja-raja. Kedaulatan negara mereka nak rampas. Mereka nak rampas. Sebab tu kata Rasul SAW, sampai terduduk. Tak boleh buat apa dah, terduduk. Maka siapa yang boleh cari tempat berlindung, berlindunglah. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ini bukan saya reka-reka dah, ini Nabi sebut. Maksudnya fitnah kemuncak akhir zaman sampai terduduk. Tak boleh bergerak dah. Tak boleh bergerak. Ke kanan luka, ke kiri luka, ke depan luka, ke belakang luka. Mana saja bergerak luka. Ini kemuncak dia. Kemuncak dia. Maka di atas dasar ini Imam Bukhari dalam sahihnya telah membuatkan satu bab yang khusus mengenai agama dan menghindari fitnah. Agama dan menghindari fitnah.
Jadi sebab itulah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita bahawa daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir saja sebaik-baik harta seseorang itu adalah kambing yang dipelihara di puncak bukit. Maknanya sampai peringkat kita ni terpaksa tinggal rumah kita mungkin. Kita ni mungkin terpaksa tinggal tempat kita. Harta yang paling baik bukan kereta. Harta yang paling baik bukan rumah. Yang kita beli rumah banglo berapa juta tu. Harta yang paling baik bukan tanah. Tanah pun mungkin dirampas dah. Harta yang paling baik, kata Rasul SAW, hampir saja, mungkin tak sampai, tapi hampir-hampir. Sebaik-baik harta seseorang itu adalah kambing yang dia pelihara di puncak bukit. Maknanya kambing yang digunakan untuk dapatkan susu, kambing yang digunakan untuk dapatkan daging makan, yang dia pelihara, itulah harta dia. Maknanya survival. Cukup untuk keperluan survival saja. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Ataupun di lembah, yang diternak di puncak bukit atau di lembah. Sebab saya sebut, jangan bukit saja, ada lembah. Sebab apa? Sebab mungkin datang taufan, tempat yang taufan datang tak sesuai atas bukit. Tempat yang taufan datang masuk gua, bawah, dalam basement. Tempat yang banjir pula tak sesuai basement, bawah, lembah. Kena naik bukit pula. Tu kena tengok tu, muka bumi kena tengok macam mana. Jadi kata Rasulullah SAW, hampir saja sebaik-baik harta seseorang adalah kambing yang dia pelihara di puncak bukit dan di lembah. Kerana dia lari menyelamatkan agamanya daripada fitnah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi ini nak sebut ni sampai ke muncak ni. Sampai peringkat terpaksa melarikan diri, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tidak mustahil sampai satu peringkat kita terpaksa lari. Sebab dah ditekan, dikepung keliling kita. Tapi sebelum kita lari tu ada fiqh dia. Sebelum hijrah tu dia ada dia punya rukun dia, syarat dia. Ini kita kena belajar. Kalau kita sempat buat, kita buat hari ni insya-Allah. Baik. Jadi sebab itulah di sini yang pertama sekali kita kena faham kita akan berhadapan dengan fitnah yang besar. Jadi fiqhnya itu tidak samalah dengan fiqh yang biasa kita dengar sebelum-sebelum ni. Tak sama. Tak sama. Jadi fiqh ni ulama-ulama kita pun dah kaji dah. Semua dah ada. Sebab tu saya kata jangan risau. Jangan risau. Rasul sallallahu alaihi wasallam dah cerita semua dah. Kita cuma nak tahu dan buat itu je. Tapi kita kena ada panduan. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi. Sekarang kita masuk surah Al-Kahfi. Kalau tak sempat sambung besok. Tak sempat sambung besok insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi yang digambarkan dalam surah Al-Kahfi ini, wa izi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Sadaqallahul azim. Ini surah Al-Kahfi. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kepada kita, dan oleh kerana kamu telah mengasingkan diri daripada mereka. Jadi Allah gambarkan bahawa kawan-kawan kita yang Al-Kahfi ada 7 orang. Nanti saya akan cerita sikit 7 orang ni. Telah mengasingkan diri daripada mereka. Mereka telah uzlah. I'tazil itu. I'tazal. Tumuhum. I'tazal itu dia adalah perkataan berasal daripada perkataan uzlah. Dan oleh kerana kamu telah mengasingkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah yang lain dari Allah, maka pergilah kamu berlindung di gua itu. Fa'u ilal kahfi. Maka pergilah kamu berlindung di gua itu. Yanshur lakum rabbukum mir rahmatih. Dan supaya Tuhan kamu melimpahkan rahmatnya kepada kamu dan menyediakan kemudahan-kemudahan untuk menjayakan urusan kamu dengan memberikan bantuan yang berguna. Jadi Allah perintahkan dalam surah Al-Kahfi ini beritahu pada kita, kalau kamu setelah pun bersedia sampai peringkat kamu nak mengasingkan diri kamu keluar daripada kepungan iman
yang nak dirosakkan dan kepungan nyawa, sampai nyawa dan iman tadi, maka kamu pergilah ke gua. Pergi ke gua, kamu pergi bukan kerana takut sebagainya, tapi pergi kerana nak menyelamatkan iman, menyelamatkan akidah, menyelamatkan itu tadi, maka Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada kamu. Maka beberapa ayat di sini kita cuba tengok. Yang pertama sekali, uzlah. Jadi perkataan i'tazil tadi itu adalah daripada perkataan uzlah. Uzlah ini bermaksud mengasingkan diri. Mengasingkan diri. Dan bukan saja maksud mengasingkan diri ini, tetapi kita boleh sabitkan dia atau mengkiaskan dia dengan hijrah, keluar daripada tempat yang berbahaya. Keluar daripada, kalau 7 orang kafir itu, dia keluar daripada rumah dia, keluar daripada bandar dia, pergi masuk ke hutan, duduk dalam gua. Mengasingkan diri dari sudut syarak, uzlah itu merujuk kepada mengasingkan diri secara sukarela oleh seseorang daripada masyarakat sekeliling, bertujuan untuk fokus kepada ibadah, fokus kepada keselamatan. Fokus kepada keselamatan. Jadi ini kira kemuncak ni. Tapi sebelum kemuncak dia ada syarat dia. Kita akan bincang syarat dia. Jadi maknanya dalam konteks Ashabul Kahfi, 7 orang yang gua untuk menyelamatkan akidah dan nyawa. Jadi maknanya uzlah yang berhijrah ni sebenarnya bukan untuk ibadah semata-mata, tapi nak selamatkan akidah dan nyawa. Ini huraian para ulama kita. Huraian para mufassirin untuk menyelamatkan akidah dan nyawa. Jadi maknanya bukan saja kita pergi bertapa, pergi kat gua cave, batu cave. Ada banyak gua situ. Pergi bertapa kat situ. Nak dapatkan ilmu boleh terbang. Bukan macam itu. Bukan macam itu. Ini maksud ayat ini ialah untuk nak menyelamatkan akidah dan nyawa mereka. Maka konsep uzlah sangat luas. Jadi uzlah ni sangat luas lah. Saya sebut tadi, ada uzlah dalam bentuk syu'ur, perasaan. Ada uzlah dalam bentuk fizikal. Dalam bentuk jasadiyah dan sebagainya. Tetapi jadi sebab itulah kita kena belajar, kena tahu apa rukun-rukun dia, apa perkara yang wajib pada uzlah ini. Dan apa syarat-syaratnya. Apa pantang larangnya, benda-benda yang diharamkan, yang tak boleh. Sebab ada juga uzlah yang rosak, ada juga. Ada uzlah yang rosak. Jangan kita ingat kita keluar pergi masuk kawasan-kawasan yang kita nak uzlah tu, kita dah okey dah. Tak semestinya. Ada yang uzlah diharamkan. Tak boleh uzlah. Ada masa uzlah dibolehkan. Ada masa uzlah tak dibolehkan. Ada masa uzlah ni satu kemestian, wajib kena pergi. Ada masa uzlah tak boleh pergi. Kamu pergi berdosa. Meninggalkan masyarakat. Tidak melaksanakan hak Allah. Ini kita akan bincang, insya-Allah. Baik, yang pertama uzlah. Ini ayat ni. Yang kedua ialah gua. Fa'u ilal kahfi. Fa'u ilal kahfi. Maka pergilah kamu. Pergilah ke gua tu. Maka gua menjadi pilihan kepada ashabul kahfi. Maknanya kenapa gua ni tuan-tuan puan-puan bukan rumah? Kenapa Allah tak perintah dia buat rumah? Boleh tak? Boleh. Macam Nabi Nuh AS, dia buat kapal. Bukan 1 hari, 100 tahun. Buat kapal. Dia kena tanam pokok dia, benih dia, bagi pokok besar matang, tebang. Nak tunggu pokok besar jadi hutan, tebang. Nabi Nuh AS. Tetapi yang ini disebut gua. Kan? Menjadi pilihan ashabul kahfi beruzlah. Gua juga pernah menjadi pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkhalwah, bersuluk, bersendirian dalam ibadah, untuk berfikir, untuk membina kekuatan dia. Itu Gua Hira. Kita pun pernah dengar. Maka kita menyaksikan bagaimana wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, di kawasan Gua Hira. Baik. Antara sebab gua menjadi pilihan. Kenapa gua menjadi pilihan? Adalah penempatannya 100% ciptaan Allah Subhanahu wa taala, natural. Gua ni natural. Kalau dari sudut aspek keselamatan pula, kalau orang nak scan kita dalam gua tu, insya-Allah tak dapat jumpa. Sebab tu dia tak dapat jumpa orang-orang Afghanistan tu, dia boleh sembunyi dalam gua-gua tu. Kan? Amerika tak boleh cari. Rusia tak boleh cari. Tak boleh cari. Kenapa? Gua ni dia ada dia punya dia punya satu apa dia panggil? Keselamatan lah. Jadi kenapa gua natural? 100% ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di Malaysia banyak gua.
Di Thailand banyak gua. Indonesia saya tak pasti. Indonesia pun mungkin banyak juga, tapi saya tak pasti. Tapi di Malaysia banyak gua. Di Thailand banyak gua. Kan? Baik. Jangan pergi Batu Cave sudah. Kan? Jadi, kerana dia adalah 100% ciptaan Allah, natural. Jadi insya-Allah gangguan-gangguan teknologi tak boleh kacau. Hidup bersama alam semula jadi. Duduk bersama-sama dengan alam semula jadi. Ada ular dalam tu. Ada tikus dalam tu. Semua adalah. Semua pakat ada. Kelawar pun ada dalam gua. Kalau kita nak duduk dalam gua, suruhlah kelawar tu keluar dulu. Pergi cari tempat lain. Kau boleh terbang jauh. Kami tak boleh. Ataupun kita bersama dengan kelawar. Ikutlah macam mana. Wallahualam. Dah sebut sini gua. Hidup bersama dengan alam semula jadi lebih membantu merasai kewujudan Allah. Itulah kita nak patah balik kepada natural. Itu digambarkan dalam penulisan inilah. Saya petik daripada penulisan ini. Kemudian Allah gambarkan apabila kita telah beruzlah dengan nak selamatkan agama kita, nyawa kita, maka Allah pun memerintahkan pergilah kamu ke gua, kan? Maka Allah menggambarkan lakum rabbukum min rahmatih. Maka Allah Taala pun akan memberi rahmat. Ini penting. Sebab tu kita kata, nak berhijrah ni sama ada ke gua, ke hutan, ke mana tak kira, balik kampung ke, ke mana pun kita nak pergi ni, mesti dengan kaedah syarak. Kaedah syarak. Kaedah yang dibariskan oleh para ulama kita. Bukan kita pergi saja-saja je. Mesti ada kaedah syarak. Jadi kenapa pentingnya kaedah syarak? Kerana kalau kita mengikut kaedah syarak, panduan syarak, Al-Quran dan hadis Nabi dan huraian para ulama kita, insya-Allah rahmat Allah bersama kita. Sebab yang penting bukan duduk dalam gua tu. Yang penting rahmat Allah. Rahmat Allah. Kalau Ashabul Kahfi, Allah selamatkan dia. Dia tidur 300 tahun campur 9 tahun. 309 tahun Hijriah. Kan? Dia tidur di dalam gua. Kemudian dia dibangkitkan. Maknanya dah mati, hidup balik. Contoh lebih kurang begitu. Kenapa? Rahmat Allah. Allah memberi rahmat kepada mereka. Dan rahmat bermaksud kasih sayang Allah. Jadi kalau kita pergi beruzlah ke tempat-tempat yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan tempat maksiat, tempat yang natural, tempat yang ni, mungkin di mana-mana tak semesti gua lah, tak semesti gua. Yang sebut kat sini, Allah akan memberikan rahmatnya, Allah akan memberikan kasih sayangnya. Dan walaupun gua itu bukan tempat yang selesa, walaupun kita pergi berhijrah balik kampung, katalah kita balik kampung kita, kan? Kampung kita pun mungkin tidak selesa lah banding dengan dekat tempat kita di bandar. Agaknya lah, kita tak tahu kan. Ini bermaksud rahmat Allah bukan diukur dari sudut keselesaan dunia. Jadi di akhir zaman, tuan-tuan, jangan kita mencari keselesaan dunia semata-mata kita fikir nak selesa sahaja. Tetapi rahmat Allah bersama dengan kelembutan, rahimnya dia, bersama dengan Al-Halim, kehalusan, prihatin Allah tadi. And atas dasar inilah, maka mereka mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, keluar daripada keutamaan. Sebab dalam setengah riwayat menggambarkan Ashabul Kahfi ni, 7 orang ni, mereka ni keturunan raja. Keturunan orang kaya-kaya. Dia bukan orang biasa. Jadi 7 orang ni lah yang tinggal. Lain-lain semua dah murtad, dah keluar Islam. Dah ikut agama raja. Dia 7 orang. Dia 7 orang ni pula memang anak raja ni. Keturunan raja-raja. Sebab tu dia boleh berdebat dengan raja. Raja tak terus pancung. Raja hormat dia. Sebab dia keturunan bangsawan. Jadi bila pergi ke gua ni, habis bangsawan dia. Habis. Habis kita kata keselesaan tadi. Tetapi atas dasar untuk menurut arahan Allah, untuk berada dalam keadaan menjaga iman dan nyawa mereka, maka mereka pergi beruzlah, mengutamakan rahmat Allah daripada keselesaan dunia. Ini penting, tuan-tuan. Poin ini penting. Mengutamakan rahmat Allah daripada keselesaan duniawi. Maka di sinilah konsep rahmatan lil alamin. Jadi kita ingat rahmatan lil alamin ni cakap-cakap je, toleransi dengan orang bukan Islam. Itu saja, bukan. Rahmatan lil alamin tidak boleh kita tegakkan, tuan-tuan, sekiranya Islam tidak ditegakkan seluruhnya. Kalau Islam baru tegak setakat nikah kahwin, mati, dia tegakkan setakat waris, faraid, dia tegakkan setakat macam itu sikit-sikit aja, maka kita mengharapkan Islam rahmatan lil alamin, tak jadi. Tak jadi. Dia kena rahmatan lil alamin, apabila Islam ditegakkan secara seluruhnya, baru dia akan menjadi rahmatan lil alamin. Ini konsep yang kita kena faham. Kalau kita seorang manusia, kita ambil bahagian je, tangan je kita nak, kaki je kita nak.
Boleh hidup tak? Tak boleh hidup. Mati. Dia tidak akan berfungsi. Dia kena ambil satu badan, bergerak semua. Barulah boleh hidup. Itulah rahmatan lil alamin. Dalam Islam, dia tidak boleh hidup. Melainkan kena ambil keseluruhan sistem Islam. Keseluruhan sistem Islam berjalan, barulah ada rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lil alamin, cakap-cakap aja. Kalau kita cakap-cakap aja, yang ini sikit, dia tak jadi rahmatan lil alamin. Dia jadi politik. Baik, kemudian selepas rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, perkara yang penting yang digambarkan dalam ayat ini, kan? Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Ini penting tuan. Maknanya daripada ayat ni, bila Allah memerintahkan dia keluar daripada keselesaan, pergi ke gua, uzlah nak selamatkan nyawa dan akidah dia, maka Allah bagikan dia rahmat dan Allah bagikan rahmat tadi, maka Allah pun memberikan pertolongan dia. Allah bagi pertolongan dia. Allah pun memberikan pertolongannya dengan urusan-urusan untuk dia beruzlah ataupun berhijrah tadi. Kerana apa? Kerana ikhlasnya dia untuk selamatkan iman dia, akidah dia, dan kerana kaedah-kaedah syarak. Kerana mengikut panduan. Ya, sebab itulah jangan bimbang kepada kekurangan duniawi yang kita tinggalkan. Oh, macam mana kita kena pindah besok? Terpaksa lari contohnya. Katalah rumah dah kena kepung lah. Contohlah, kita tak tahu kan. Katalah kan. Kata kalau sampai peringkat tentera dah hebat semua dah, kita dah terkepung dah macam ni. Katakan. Dah tak boleh bergerak dah. Duduk dah. Nak dakwah pun tak boleh dah. Nak dakwah pun dah tak boleh. Nak bergerak pun dah tak boleh. Nak pergi sana tak boleh dah. Duduk aja. Berjalan pun tak boleh. Berdiri pun tak boleh. Kan? Berlari lagi tak boleh. Berlari tak boleh. Berjalan tak boleh. Berdiri pun tak boleh. Yang kita boleh duduk aja. Maknanya dah telah dihempit. Maknanya kemuncak dihempit. Maka kita pun keluar. Keluar, maka dia kata, jangan bimbang. Ketika kamu keluar, mungkin kamu ada kekurangan makanan. Kekurangan sekian. Kalau duduk kat rumah, ada kedai je, boleh panggil GrabFood. Kan? Tak masak, GrabFood je. Panggil GrabFood, datang, boleh datang. Contoh. Kan? Di sana mana boleh GrabFood? Tak ada dah GrabFood. Kan? Maka jangan bimbang kepada kekurangan duniawi yang ditinggalkan. Tetapi fokus pada keselamatan akidah, kepada pembinaan kekuatan dan kemenangan. Bukan saja keselamatan. Beruzlah, bukan kita nak duduk situ selama-lamanya. Jangan salah tanggap. Kita nak duduk, kita jual rumah, jual tanah, jual semua. Tinggal semua, duduk dalam gua. Bukan begitu. Itu tempat perlindungan sahaja, sementara. Benteng kita kata. Kubu sekejap aja. Ya, lepas tu kita akan menang. Patah balik rumah, duduk rumah balik. InsyaAllah kita akan ambil balik rumah kita. Jangan pula jual rumah duduk dalam gua. Kan? Allah SWT perintahkan kita pergi uzlah tu nak selamatkan sementara sebab Allah janji akan menang. Bila menang? Mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun, paling-paling 5 tahun. Wallahu a'lam. Jadi Allah gambarkan, jangan kamu bimbang. Ni para mufassirin kata. Ulama kita kata, jangan bimbang kita meninggalkan kekurangan duniawi yang kita tinggalkan, terpaksa kita tinggalkan, tapi fokus kepada keselamatan akidah. Oh, aku ni tak boleh nak tengok TV dah. Dah tak boleh nak ada telefon, cik-cik dah tak ada dah. Dah tak ada signal, dah tak ada apa. Kan mungkinlah, wallahualam. Kan? Dah tak ada dah makanan sedap-sedap. Nak kena masak, nak kena tanam sendiri pokok. Contohnya, wallahualam. Tapi nak sebut sini, fokus pada yang penting akidah kita selamat. Akidah anak-anak kita selamat. Yang penting iman kita selamat. Itu yang penting. Dan kemudian yang penting sekali ialah kita boleh membina kekuatan. Bukan setakat selamat. Kita bukan nak selamat dia sebab selamat ni, selagi kita duduk kat dunia, selagi tu ada ujian dan fitnah. Nak kata selamat? Tidak 100% selamat. Dunia ni memang kita akan diuji. Tapi di akhirat nanti, dalam syurga Allah, alhamdulillah, kita Allah redha, Allah selamatkan kita. Jadi maknanya kita duduk sekejap, keluar sekejap macam ni, untuk membina kekuatan dan kemenangan. Ini konsep kita kena faham. Sebab tu Nabi SAW gambarkan berlindung. Nabi tak suruh, kan? Nabi tak suruh apa? Tak suruh kita tinggalkan rumah pun. Ayat tadi, hadis tadi kan? Berlindung. Konsepnya berlindung. Itu bila dah sampai maksima, terpaksa. Macam mana sifat-sifat terpaksa nanti kita bincang. Syarat-syarat terpaksa darurat ni macam mana? Kita bincang nanti insya-Allah. Tapi nak sebut sini konsep ni kita jangan fikir tinggal semua dah habis tak, bukan. Kita keluar tu pun ada syaratnya. Bukan kita pergi masuk gua, pergi hutan, pergi mana tu. Bila-bila boleh pergi. Ni sekarang, besok pergi. Kan? Bukan macam itu. Dia ada syarat-syarat dia, ada fiqh. Sebab tu, bila kita mengikut fiqh dia, kita mengikut syarat-syarat dia, kita mengikut
kita kata kaedah-kaedah Islam, maka insya-Allah pada masa itu Allah akan menurunkan rahmat dia kepada kita. Dan Allah akan menurunkan pertolongan dia kepada kita. Jangan bimbang, Allah bagi pertolongan. Makanan tak ada, ada makanan. Tak ada air, ada air. Allah nak bagi kita selamat. Allah akan bagi air. Tiba-tiba ada aja air mengalir. Tiba-tiba ada aja sumber makanan. Kita tak tahu. Tengok-tengok dalam tempat kita pergi tu, ada pokok yang dah boleh kita makan. Contoh, wallahualam, Allah nak bagi kita tolong. Tetapi mesti ikut kaedah syarak. Bukan kita main bantai pergi. Mula mentang-mentang kita kata Dajjal nak datang, maka pakat-pakat kita buat satu tempat, kita buat macam bisnes pula. Jadi bisnes pula. Minta maaf saya sebut sini tuan-tuan. Jangan kita jadikan urusan akhir zaman ini sebagai bisnes kita. Jangan jadi sampai kita rasa kita ini ambil kesempatan, boleh orang-orang susah ni, kita nak kena ambil ni, kita beli tanah sebagainya supaya kita beli. Jangan tuan-tuan, sebab bila kita tamak, Allah akan datangkan Dajjal pada kita. Sifat tamak kita, dosa kita, maksiat kita, dunia yang kita hajat, Allah akan datangkan pada kita. Sebab tu di akhir zaman kita kena bersihkan hati kita, niat kita, pemikiran kita kena bersih. Bersih maknanya hanya Allah sahaja. Tuan-tuan, cuba ikuti kuliah duha yang saya buat tiap-tiap pagi tu. Cuba ikuti. Mudah-mudahan tuan-tuan akan nampak apa yang saya maksudkan pada malam ni. Jangan kita ingat kita kehidupan biasa. Tak biasa dah tuan-tuan. Dah tak biasa. Semua dah luar biasa. Mereka akan kacau ekonomi kita. Dia akan kacau cuaca kita. Biiznillah. Semua biiznillah. Dengan izin Allah. Mereka akan kacau semua sekali. Tetapi kita ada Allah. Ya sebab itulah dikata sini, pertolongan Allah sahaja yang boleh membawa kemenangan dan kejayaan. Fokus kepada pergantungan 100% kepada Allah. Hati fokus kepada tawakal ala Allah. Dengan melaksanakan usaha dan ikhtiar fizikal yang maksima. Kita kena buat maksima usaha kita. Kena belajar, kena persiap. Kena ada panic bag. Apa panic bag? Saya kalau pergi ke tsunami tu, kita bawa bag pakaian semua. Ada satu lagi emergency bag. Emergency. Katakan tengah-tengah kita buat sesuatu kerja di tempat bencana alam, tiba-tiba gempa bumi, tsunami, kita nak lari, kita grab kita punya panic bag, kita panggil emergency bag. Dalam tu ada apa? Adalah alat-alatnya yang basic-basic kita. Ada kat situ, top, lari. Jadi kita kena ada tu. Kena ada. Ini besok time nak gempa bumi, time nak ni, kita nak lari tak tahu. Baru nak kumpul baju. Nak cari baju. Nak cari seluar. Mana ni. Banjir dia nak datang lah. Kita hidup ni suasana luar biasa ni sekarang ni. Kita kena ada latihan-latihan macam itu. Kena belajar daripada orang NGO. Kalau tuan-tuan nak belajar, insya-Allah kita boleh ajar. Insya-Allah. Kita kena belajar benda-benda ni tuan-tuan. Benda-benda emergency kena belajar. Tiba-tiba aja kan. Ada orang tuduh kita. Tiba-tiba nama kita naik, kena tuduh. Semua datang kepung kita. Tak sempat apa-apa. Bawa masa tu lah pun nak cari ni, nak cari tu, nak cari ni kan. Tak bawa apa-apa. Last pinggang. Siapkan satu beg. Yang dalam tu dah ada alat dia. Apa dia semua. Dia siap. Anak-anak kita semua siap. Bila kena pop. Katakan kita ada setengah jam ni. Ambil. Masuk dalam kereta. Jalan terus. Contohlah. Ini kalau emergency. Kalau kami dulu ketika tsunami. Macam itulah. Tsunami, gempa bumi. Kan. Kita kena ada emergency bag dipanggil. Baik, ini contoh. Jadi sebenarnya semuanya ini adalah merupakan persiapan-persiapan yang sebenarnya ini adalah lahir daripada pertolongan Allah. Yang penting pertolongan Allah. Pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pergantungan, tawakal kepada Allah. Kita kena fokus kepada pergantungan kepada Allah dengan melakukan usaha-usaha yang maksima. Fizikal kita buat maksima. Jadi inilah konsep tawakal. Jadi itulah insya-Allah tuan-tuan. Saya rasa insya-Allah kita tak masuk lagi bahagian ibrah. Sikit lagi lah, 5 minit lagi Bagaimana kita nak menjadikan, kita nak mengambil daripada ayat tadi tu ibrah, pengajaran untuk akhir zaman sekarang. Macam mana kita ambil, nak jadikan sebagai satu ibrah. Yang pertama sekali tuan-tuan, ibrah daripada ayat ini, yang pertama sekali, kita nak lihat bahawa semua yang ada dalam surah Al-Kahfi, ada 4 cerita besar. Dan begitu termasuk Ashabul Kahfi dan juga termasuk cerita-cerita lain akhir zaman ni. Hakikat dia satu je. Kita sedang berada dalam suasana pertembungan di antara al-iman dan batil. Sebenarnya sedang berlaku satu pertembungan, peperangan. Kita tengah perang dengan Dajjal ni tuan-tuan. Jadi para duat, orang yang pendakwah-pendakwah ni,
Jangan ingatlah kita sama macam mana dulu-dulu. Tak ada, tak sama. Kita sedang dalam suasana berperang dengan Dajjal. Sebenarnya. Cuma tak nampak tentera. Tentera tak nampak macam mana dulu perang dunia pertama, perang dunia kedua. Tak nampak tentera. Kan? Tapi kita sedang berperang. Jadi pertembungan antara al-haq, al-iman dan juga dengan dunia, al-batil. Dunia ni Dajjal. Maka sebab itulah kita lihat dalam kisah yang kita tengok tadi, Ashabul Kahfi, mereka diuji dengan keimanan mereka. Kemudian mereka berlindung di gua. Dan kemudian mereka berada dalam keadaan berjamaah. Dia tak pergi seorang-seorang. Kalau ikut logik kita kan. Okey, engkau pergi gua A, engkau pergi gua B, engkau pergi gua C. Kan? Kalau ikut logik lah. Jadi kalau kena tangkap, kan, seorang tangkap, yang lain lepas. Kan? Jadi sekurang-kurangnya kita boleh ni. Kalau ikut logik lah. Ikut logik, kita pecah-pecah. Okey, 7 orang pecah 2 gua. 7 orang pecah 7 gua. Pergi seorang satu gua. Ambil seorang satu. Kan? Ikut logik. Tapi tak. Berjamaah. Berjamaah. Kalau kena, sama-sama kena. Kalau selamat, sama-sama. Sebab mereka bukannya pergi dengan kapasiti individu. Dia pergi dengan kapasiti iman. Kapasiti mencari rahmat Allah. Mencari pertolongan Allah. Mencari barakah. Bukan pergi seorang-seorang. Kita ingat kita selamatkan keluarga kita je. Kita ingat kita selamatkan diri kita je. Rupanya orang yang nak selamatkan diri dia, yang pentingkan diri dia, yang pentingkan keluarga dia, tak mau fikir tentang dakwah masyarakat. Tak mau fikir tentang keselamatan sahabat-sahabat dia. Maka orang itulah yang Allah tak selamatkan. Sebab tu keselamatan bersama dengan pertolongan Allah. Kemenangan bersama dengan pertolongan Allah. Sebab tu kita tengok, dia tak pecah. Berjamaah. 7 orang duduk situ. Ada seekor anjing lagi, ketemir anjing tu. Duduk situ. Okey, sampai-sampai letih. Dia berjalan jauh. Orang besar, bangsawan agaknya. Jalan jauh, tak larat fit, tak berapa fit. Ngantuk, kita tidur dulu. Tidur, Allah tidurkan 300 tahun. Kan, campur 9 tahun. 300 plus tambah 9. Kenapa 300 plus 9? 300 plus 9? Sebab 300 tu kiraan Masihi. Campur 9 tu kiraan Hijriah. Tak kiraan bulan. Itu tafsir lah. Dan sebut kat sini, ayat ini melihatkan kita bagaimana keperluan kita untuk bermula dengan bersahabat. Kita sekarang ni di akhir zaman tak boleh seorang-seorang. Kita kena cari sahabat. Kena cari sahabat yang nak sama-sama dengan kita ni. Yang ikhlas. Yang sama-sama nak dapat kebahagiaan akhirat. Yang sama-sama nak menyelamatkan diri kita, tolong-menolong di akhir zaman. Jangan fikir seorang-seorang. Kena cari orang yang boleh berkasih sayang dengan kita atas dasar akidah, atas dasar iman. Baru boleh selamat. Sebab tu sunnah dia macam itu. Kalau kita fikir, kalau ikut logik, kita fikir kita lah pecah. Jadi susah orang nak cari. Tak, itu logik kita. Logik Allah lain. Sebab logik kita tak sama dengan logik Allah yang maha hebat. Logik Allah, Allah akan tolong orang yang tolong agama Allah. Allah akan bagi rahmat pada mereka yang berjamaah. Allah akan bagi rahmat pada mereka yang ada sahabat-sahabat yang bersama-sama tolong-menolong. Sahabat-sahabat tolong-menolong itulah yang akan beri kekuatan. Tuan-tuan, sebab tu saya sebut malam ni. Sebelum saya simpulkan malam ni, saya sebut macam ni, tuan-tuan. Doa yang paling mustajab sekali. Doa yang paling mustajab. Yang mana satu, tuan-tuan? Jumhur ulama menggambarkan doa mustajab banyak. Doa orang musafir mustajab. Doa orang yang kena zalim mustajab. Doa orang yang berpuasa mustajab. Doa orang yang berada di multazam, di tempat-tempat yang mustajab doa mustajab. Kan? Doa bapa mustajab, doa ibu mustajab. Semua banyak doa mustajab. Tapi yang mana paling mustajab sekali? Jumhur ulama menggambarkan doa yang paling mustajab di kalangan banyak doa mustajab ialah doa seorang saudara kepada saudaranya, seorang sahabat kepada sahabatnya. Dalam keadaan sahabatnya tak tahu dia berdoa untuk dia. Dalam keadaan dia berdoa dengan sepenuh hati dia, minta, ya Allah, tolonglah sahabat aku ni. Ya Allah, kuatkanlah sahabat aku ni. Doa daripada seorang sahabat kepada sahabat dia dalam keadaan sahabat dia tidak mengetahui. Dalam keadaan sahabat dia tidak ada kat depan dia. Maka doa itulah yang paling mustajab. Kenapa, tuan-tuan? Maka ulama-ulama menggambarkan apabila kita berdoa kepada seseorang,
Maka yang pertama sekali, kita mengutamakan orang lain. Maka itulah yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sifat orang-orang yang mengutamakan sahabat dia. Yang kedua, kan, Allah akan mengarahkan malaikat-malaikat berdoa kepada yang berdoa tadi. Kalau kita doa kepada Nur Azman, katakan, doa pada Nur Azman. Nur Azman tak tahu pun, tak kenal pun, tak pernah jumpa pun. Doa, ya Allah, tolonglah dia, ya Allah. Aku nampak Nur Azman ni dhaif. Aku nampak Nur Azman ni macam-macam dia kena. Tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah. Doa betul-betul. Semua doa yang kita bagi ke kawan kita, sahabat kita tadi, Allah akan patah balikkan pada kita dengan malaikat-malaikat yang saleh, malaikat-malaikat yang mustajab doanya, yang tidak ada dosa, malaikat yang taat pada Allah mendoakan kepada kita pula. Tuan-tuan kepada Allah, doa yang paling mustajab. Sebab tu jamaah ni barakah. Jamaah ni barakah. Jadi di dalam ketika kita berhadapan dengan huru-hara ni, kita berhadapan dengan kemuncak ujian ni, kita kena cari sahabat yang boleh memimpin kita. Kalau kita tewas kat sini, ke akhirat nanti, sahabat inilah yang akan sama-sama. Dia dapat masuk syurga. Katalah dia syahid fi sabilillah. Katalah Allah azza dia syahid fi sabilillah. Dia dibunuh oleh tentera Dajjal. Syahid fi sabilillah. Syahid akbar. Kita tak syahid. Kita mati biasa aja. Syahid juga, tapi syahid akhirat tak syahid dunia. Dia syahid, katakanlah. Syahid dia. Ketika dia nak masuk syurga Allah. Allah SWT akan bagi kepada dia, bagi syafaat 70 orang. Ahli dia. Itu syafaat biasa. Setengah ulama mengatakan untuk akhir zaman ni, berdepan dengan Dajjal ni, bukan 70 orang. 700 orang. Maka ketika itu, orang yang pertama dia akan panggil, tentulah kita yang bersama-sama dengan dia, tolong-menolong di akhir-akhir hayat dia. Orang yang sentiasa tolong-menolong, orang yang sentiasa bantu dia, bersama-sama doakan dia. Maka dia kata, ya Allah, ya Allah. Dulu aku bersama dengan sahabat aku tak nampak sahabat aku di mana. Kita kat belakang sekarang ni. Kat belakang. Ya Allah, dialah bersama-sama dengan aku dulu, ya Allah. Nak lepaskan diri daripada fitnah Dajjal, fitnah yang ada. Ya Allah, dia banyak tolong aku, ya Allah. Allah, engkau izin aku syahid, aku dapat masuk dulu. Ya Allah, aku nak tarik dia. Aku nak ajak dia sekali. Maka kita yang duduk di belakang, jauh sana, entah mana-mana agaknya. Tiba-tiba Allah panggil. Siapakah nama Nur Azman tadi? Pop, datang depan. Maka sahabat engkau nak ajak engkau masuk sama-sama dalam syurga. Maka masuklah seseorang itu. Biiznillah, dengan rahmat Allah, dengan izin Allah. Masuklah di dalam syurga tanpa hisap. Bersama sahabat dia yang syahid tadi. Bayangkan tuan-tuan kalau ada di kalangan kita yang syahid. Dan kalangan kita yang sama-sama, ukhuwahnya kuat. Maka insya-Allah tuan-tuan, sahabat yang syahid boleh tarik kita sama-sama masuk dalam syurganya. Itu sebab itu barakah. Barakah di akhir zaman bersama Taifah Mansurah. Bersama kelompok yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting tuan-tuan. Sebab tu malam ni kita kena mula fikir, mula cari. Kan? Tolong doakan sahabat-sahabat kita yang susah, yang payah hari ini. Mungkin dia masalah anak-anak, dia mungkin masalah keluarga, mungkin masalah sakit. Mungkin masalah macam-macam masalah. Cuba fikirkan. Kan? Cuba tolong dia. Kalau kita boleh tolong dia, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah akan tolong berganda-ganda pada kita, insya-Allah. Tuan-tuan rahmat Allah, saya ingat cukuplah sekat itu, pukul 11 dah. Insya-Allah kita akan sambung lagi tentang bagaimana fiqh ini. Kita kena buat secara, saya tak buat laju-laju, saya boleh buat point tapi nanti tak faham. Biar kita buat pelan-pelan, insya-Allah. Siapa ada soalan boleh soal tanya kemudian. Insya-Allah kita akan sambung lagi dengan berbagai tanggapan. Kita akan tengok tanggapan-tanggapan yang ada pada hari ini tentang uzlah ni. Tentang hijrah ni. Macam-macam lah. Kan? Kita nak kiaskan dengan kita sekarang ni sesuai ke tak sesuai dengan zaman Ashabul Kahfi. Dulu Ashabul Kahfi tu lain. Zaman kita lain. Sesuai tak sesuai. Apakah persamaan dia? Apakah benda yang tak sama? Kan? Macam mana kita hari ni nak beli macam mana ni? Kan? Boleh kena berhutang ke? Kena kita berhutang ke? Nak beli benda-benda ni, rumah ke apa ke contohnya? Jadi ada banyak benda lagi yang insya-Allah kita akan bincang. InsyaAllah kita cuba buat besok lah kalau boleh. Kita cuba buat besok. Kalau tak boleh saya akan beritahu nanti insya-Allah. Itu bergantung kepada sejauh mana saya punya jadual. Kadang-kadang saya terpaksa keluar. Ada apa-apa perkara yang lain tak sempat kita nak buat lah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan keizinan kepada kita untuk meneruskan lagi program kita ini insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita bersama-sama diberikan oleh Allah kekuatan untuk menjadi salah seorang daripada batu bata yang akan membangkitkan, memenangkan Islam di akhir zaman.
Kita berdoa supaya mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk dalam salah seorang daripada mereka yang duduk dalam taifah mansurah di akhir zaman. Golongan Al-Mahdiyin, kita minta mudah-mudahan apa yang kita bincang-bincang ni insya-Allah akan dapat memberikan kekuatan pada kita walaupun ujiannya, fitnahnya besar sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Insya-Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada sesuatu yang lebih daripada kemampuan. Dan Allah ni maha pengasih, maha penyayang. Sentiasa kita letakkan sangkaan-sangkaan yang baik kepada Allah. Sebab Allah ni maha baik, maha rahmat, maha pemberi rahmat, maha pemberi rezeki, maha mengampunkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Tuan-tuan baca. Malam ni, bangun malam, doakan untuk saya sekali, insya-Allah. Mari kita sama-sama baca doa Rabbita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzubillahi as-samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik. فواسك اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التواكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادتك في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن. اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الواسلين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tuan-tuan, kalau boleh panjang-panjangkan perbincangan kita, mudah-mudahan sahabat-sahabat kita, saudara kita akan dapat sama-sama manfaatkan. InsyaAllah esok kita ada kuliah duha, kalau boleh dapat bersama. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.